Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Salam sejahtera. Hari ini anda bersama dengan saya, Puan Tong, untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 3. Tajuk hari ini, tajuk 3, Seni Catat. Sambungan untuk bahagian 2. Selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh 1. Menjelaskan media, teknik, aliran serta pelukis dan karya seni catan tempatan. 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media serta teknik dalam proses penghasilan karya seni catan. 3. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik dalam penghasilan karya seni catan dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. 4. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni catan. Untuk minggu ini, saya ulang balik definisi catan. Catan ialah proses menggambarkan dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas pelbagai permukaan, 2 dimensi seperti kanvas, kertas atau kayu. Kalau kita tengok peta bulatan di sini menunjukkan catan sebenarnya merupakan karya yang menggunakan pelbagai jenis warna. Catan juga merupakan satu jenis kajian warna untuk membentuk imej tertentu. Catan digunakan untuk merakam sejarah, fenomena dan juga kritikan sosial. Catan dapat menyampaikan ekspresi dan emosi. Karya bersifat 2 dimensi. Catan menggunakan media basah. Bahan ini diperoleh dari buku atau media cetak, galeri seni visual, media digital dan juga karya catan. Seterusnya kita akan bincangkan tentang aliran seni catan. Aliran seni catan kita boleh tengok mempunyai 8 aliran. Yang pertama, naturalism. Yang kedua, realism. Yang ketiga, impressionism. Yang keempat, cubism. Yang kelima, surrealism. Yang keenam, expressionism. Yang ketujuh, expressionism abstrak. Yang ke-8, pop art. Okey, seterusnya kita akan bincang satu persatu. Yang pertama, naturalism, aliran seni yang menggambarkan sesuatu keadaan yang sebenar dan semula jadi. 2. Realism, pergerakan seni lukis Perancis pada tahun 1850 sehingga 1875 yang menentang idealism Akademi Perancis dengan mengemukakan lukisan realistik. Impressionism, style lukisan cat di Perancis pada tahun 1970-an yang mengutamakan kesan suasana atmosfera. Cubism, style separa abstrak awal abad ke-20 yang mengutamakan bentuk-bentuk geometri yang bersatah. Surrealism, pergerakan seni di Paris pada tahun 1920-an yang meneroka bahagian minda separa sedar sebagai sumber kreatif. Expressionism, pergerakan seni lukis pada awal abad ke-20 di Eropah yang menekankan penyataan emosi.
Expressionism abstrak, style seni abstrak yang bermula di New York pada tahun 1940-an yang melibatkan luahan emosi dalam bentuk abstrak. Pop art, aliran seni lukis moden barat tahun 60-an hingga 70-an yang menggunakan unsur tampak iklan atau bidang komersial. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang pelukis dan karya seni catatan tempatan. Tokoh pertama yang kita akan bincangkan di sini ialah Chua Tien Teng. Beliau dilahirkan pada tahun 1912 di Fujian, China. Beliau merupakan perintis kepada penggunaan teknik batik dalam karya seni catatan tempatan. Beliau gemar catatan figuratif dengan identiti budaya masyarakat di Malaysia lazim diketengahkan dalam karya seni. Di sini contohnya karya seni catatan Chua Tien Teng, Malaysia Live pada tahun 1968. Batik. Seterusnya, karya beliau bertajuk Di Tepi Pantai pada tahun 1958. Medianya batik. Contoh karya Chua Tien Teng, Kampung Live. Media batik. Contoh karya beliau lagi, Mother and Child pada tahun 1991. Media batik. Tell You a Secret pada tahun 1989. Media batik. Tokoh yang kedua kita akan bincangkan pada hari ini ialah Khalil Ibrahim. Beliau dilahirkan pada tahun 1934 di Kubang Kurian, Kelantan. Beliau sering memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat melalui catatan figuratif. Beliau sinonim dengan catatan batik, walaupun pada awal pembabitannya menggunakan cat air dan akrilik. Contoh hasil karya Khalil Ibrahim. Pantai Timur, East Coast One pada tahun 1978. Media batik. Contoh karya Khalil Ibrahim. Media batik. Contoh karya Khalil Ibrahim. Tokoh ketiga yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah Sulaiman Esa. Beliau dilahirkan pada tahun 1941 di Johor Bahru. Beliau cenderung menampilkan tema kesenian Islam melalui penggunaan media campuran. Idea dan olahan mencerminkan unsur seni Islam yang menjadi identiti dalam penghasilan karya. Di sini adalah contoh karya seni catatan Sulaiman Esa yang bertajuk Ke Arah Tauhid pada tahun 1983. Media campuran. Seterusnya kita akan lihat pula tokoh yang bernama Din Omar. Beliau dilahirkan pada tahun 1966 di Bacok, Kelantan. Beliau gemar menampilkan tema tradisi masyarakat Melayu melalui aplikasi media campuran. Beliau sinonim dengan subjek kajian berkait dengan budaya, pemakanan dan objek khazanah warisan. Ini adalah contoh karya seni catatan Din Omar yang bertema Antara Dua Hidangan pada tahun 1991. Media campuran.
Contoh karya seni catan Din Omar. Tokoh yang seterusnya yang kita akan bincangkan ialah Ruhaizat Sya'ari. Beliau dilahirkan pada tahun 1969 di Jitra, Kedah. Beliau sering menyerlahkan subjek alam pemandangan tempatan dan kemasyarakatan. Basikal tua dan skuter Vespa menjadi inspirasi subjek kajian pilihan. Contoh hasil karya seni catan Ruhaizat Sya'ari yang bertajuk Seusia pada tahun 2013, media cat air. Ini adalah hasil karya seni catan Ruhaizat Sya'ari. Di sini kita sama-sama lihat contoh-contoh seni catan. Kemunculan pelukis-pelukis tanah air telah merancakkan lagi perkembangan seni catan di negara ini. Mereka tidak menghadkan penggunaan cat air semata-mata, sebaliknya menggunakan bahan lain seperti cat minyak, fresco, cat tempera, cat akrilik dan media campuran. Catan ialah penghasilan karya seni yang menggunakan media basah seperti 1. Cat minyak. 2. Cat akrilik. 3. Cat tempera. 4. Cat air. 5. Fresco. 6. Cat poster. Dan 7. Cat gouache. Cat minyak. Cat minyak ialah cat yang mengandungi minyak pengering atau drying oil yang berfungsi untuk mendapatkan kepekatan. Bahan tara untuk cat minyak ialah turpentin. Ciri-ciri lambat kering, pelbagai teknik, legap dan tebal, berkilat dan licin. Cat akrilik. Cat akrilik ialah sejenis cat sintetik yang berasaskan air. Bahan tara air, ciri-ciri berkilat, bersifat legap, cepat kering, lutsina. Cat tempera. Bahan taranya air, ciri-ciri bersifat sedikit lutsina. Cat air. Bahan tara air, ciri-ciri bersifat lembut, lutsina tetapi boleh dijadikan legap dengan sapuan warna yang tebal. Fresco adalah teknik lukisan mural yang dilaksanakan pada kapur plaster yang baru dilapisi. Bahan tara kapur plaster, ciri-cirinya bersifat legap, cepat kering. Cat poster, bahan tara air, ciri-ciri bersifat legap. Cat gouache, bahan taranya air, ciri-ciri legap, lambat kering.
Contoh-contoh bahan media untuk catan. Contoh bahan dan alat yang digunakan dalam media seni catan. Di sini, hari ini saya akan bincangkan semula teknik cat air, iaitu teknik basah atas basah, teknik basah atas kering, teknik kering atas kering dan teknik kering atas basah. Teknik cat air. Basah atas basah. Sapuan bancuhan warna ke atas permukaan kertas yang basah. Hasil karya menggunakan teknik basah atas basah. Seperti Rajah 2.9. Teknik cat air basah atas kering, iaitu sapuan bancuhan warna cair ke atas permukaan yang kering. Contoh, hasil karya pada Rajah 2.10 menggunakan teknik basah atas kering. Teknik cat air kering atas basah. Sapuan warna pekat ke atas permukaan kertas basah. Hasil karya seperti pada Rajah 2.11, iaitu menggunakan teknik kering atas basah. Teknik cat air yang keempat, kering atas kering, menggunakan warna tanpa campuran air dan disapu pada permukaan kertas yang kering. Contoh, hasil karya pada Rajah 2.12 yang menunjukkan hasil karya menggunakan teknik kering atas kering. Teknik cat minyak pula, contoh teknik pointillism atau teknik titik. Aplikasi teknik titik-titik bagi menimbulkan imej seperti hasil karya pada Rajah 2.17. Teknik impastor, teknik sapuan warna yang tebal dan mempunyai jalinan sentuh. Kebiasaannya, teknik ini menggunakan berus dan pisau palit bagi menimbulkan kesan jalinan. Contoh, hasil teknik impastor pada Rajah 2.14. Teknik glazing, aplikasi sapuan warna yang nipis dan berlapis-lapis bagi menimbulkan kesan lutsina dan berkilau. Teknik hard edge. Teknik ini menggunakan warna legap dan sapuan yang kemas. Kebiasaannya, aplikasi teknik ini menggunakan pita pelekat atau masking tape untuk memisahkan warna bagi mendapatkan hasil yang tepat dan kemas. Contoh hasil karya menggunakan teknik hard edge pada Rajah 2.16. Projek Pereka Muda, tugasan individu untuk hari ini. Tujuan 1. Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi melalui penerakaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2. Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi
dan penerokaan unsur seni dalam penghasilan karya. Alat dan bahan: berus, palet, pensel, cat air dan kertas lukisan. Langkah 1. Hasilkan lakaran pensel sebagai panduan. Contoh 1. Langkah 2. Warnakan kawasan latar secara keseluruhan dengan warna yang pudar. 3. Warnakan subjek utama dengan ton warna. Subjek utama dengan ton warna. Langkah 4. Lengkapkan mewarna dengan memberi penekanan cahaya dan bayang objek. Seterusnya, kita tonton cara menghasilkan karya seni visual.
Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih.